Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata pelajaran matematik tahun 3 untuk tajuk tempoh masa bersama saya Cikgu Siti Suhaila. Okey, kita terus tengok pada contoh yang pertama, iaitu kita merujuk pada buku teks muka surat 93. Okey. Okey, kita tengok contoh yang pertama ya. Okey, kita baca sama-sama gambar rajah yang diberi. Okey, gambar merujuk kepada beberapa orang kanak-kanak yang sedang bermain bola dan berehat di bawah pokok. Okey, dialognya. Kami bermain bola dari pukul 10.05 pagi hingga 10.50 pagi. Okey, kalau tengok, dia nak suruh cari tempoh. Okey, tempoh dia bermain bola. Kalau merujuk pada gambar yang diberi, dia hanya menggunakan kaedah congak dengan diberi gambar muka jam. Okey. Kenapa kita boleh congak macam ni? Sebab kalau awak tengok daripada pukul 10.05 pagi sampai 10.50 pagi, jam dia tak berubah. Dia masih dalam lingkungan pukul 10. Jadi dia tak ada masalah. So, dia kira daripada pukul 10.05 ni. Untuk gambar rajah jam yang pertama iaitu 10.05. Dan dia berhenti jam 10.50. So, dia kira macam ni lah. Dia lompat 1, 2. Satu lompat tu maknanya 5 minit. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 dan 45 minit. So, mereka bermain bola selama 45 minit. Okey, ni tak ada masalah kalau jam dia sama. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang ketiga ya. Contoh yang kedua. Okey, dia menunjukkan seorang ibu sedang menjahit baju bermula daripada jam 2 petang okey. Dia bagi jam ni dalam sistem 24 jam. Sebenarnya untuk mengira ni lebih mudah untuk awak kira terus dalam bentuk sistem 24 jam. Okey, daripada jam 14 hingga jam 16. Okey, dia kat sini tunjukkan dia buat kaedah garis nombor. Okey, sebenarnya ini congak pun boleh daripada 14, 15, 16. So, tempoh kat situ ialah 2 jam. Okey, senang kan? Okey, untuk contoh yang ketiga. Okey, dia ada 2 kaedah cara mengira Okey. Soalannya ialah kira tempoh mula gotong royong sehingga selesai. Okey, kat sini disediakan jadual. Jadual gotong royong perdana. Okey, daripada 7.40 pagi dia berkumpul dan taklimat. Kemudian 8.10 pagi, AM pagi gotong royong mengikut zon. Kemudian 11.40 pagi selesai gotong royong dan jamuan. Okey, kat sini dia ada 2 cara. Cara yang pertama dia menggunakan garis nombor. Okey, yang garis nombor ni awak boleh tengok sendiri. Okey. Okey, saya lebih suka untuk tunjukkan untuk cara yang kedua ni. Okey, macam mana cara nak buat mengira tempoh masa dengan menggunakan bentuk lazim. Okey, kaedahnya awak kena buat jadual. Okey, kotak macam ni. Kemudian asingkan jam dan minit. Ini kena tulis penuh jangan tulis J sahaja, itu salah. Kena buat jam dan minit.
Okey, kemudian awak tengok. Dia konsepnya ialah waktu akhir tolak dengan waktu mula. Okey, untuk cari tempoh masa, okey, nak kira tempoh masa, mesti kena mulakan dengan waktu akhir. Okey, gotong royong berakhir pada jam berapa? 11.40. Dan dia mula jam 8.10. Okey. Dia bermula di sini 8.10. 7.40 dia baru berkumpul. Okey, kemudian baru boleh tolak. Okey. Yang ni tolak macam biasalah. Okey, dapat jawapan 3 jam 30 minit. Untuk bentuk lazim ni ada macam-macam nanti bentuk soalan yang awak akan jumpa. Okay, kita tengok contoh yang terakhir. Okey, contoh yang terakhir, iaitu contoh yang keempat. Okey, jom kita baca sama-sama. Kata Daniel bekerja dari pukul 8.15 pagi hingga pukul 3 petang. Dia suruh kira tempoh masa. So, cara nak mengira, awak kena pastikan apa? Ya, waktu akhir tolak dengan waktu mula akan dapat tempoh masa. Okey, macam mana tadi saya terangkan, mula-mula buat satu garis. Okey, asingkan, tulis jam, kemudian tulis minit. Okey, saya tulis kat sini 15 sifar-sifar. Mana dapat 15? Okey, untuk menolak, okey, kena pastikan semua nombor dalam sistem 24 jam. So, kita ambil dulu waktu akhir. Waktu akhir ialah 3 petang. 3 petang ini dalam sistem 12 jam tak boleh. So, kena tukar dia jadi 24 jam. Okey, kena tambah dengan 12. Okey, 12 tambah 3 dapatlah 15. Okey, tolak dengan waktu mula. Waktu mula ialah 8.15. Oleh kerana dia pagi, so kita boleh terus ambil tolak dengan, okey, tolak dengan 8.15. Okey, boleh tolak macam biasa. Okey, kita buat garis macam. Okey, kita boleh tolak. Okey, awak tengok tolak sifar, tolak 15. Tak boleh. Yang ini penting. Kena tengok betul-betul contoh yang keempat ni. Okey, nak tolak tak boleh, awak kena pinjam sebelah. Ingat, bila pinjam, awak pinjam dalam 1 jam. Okey, pinjam adalah dalam bentuk jam. Awak kena ingat, 1 jam sama dengan, okey, 60. Okey, kena ingat betul-betul tu. Kena ingat. 60 minit. Okey. So, macam mana nak pinjam? 15. Bila pinjam, macam biasa dia jadi 14. Yang ini kena jadi 60. Okey. 60 tolak 15. Baru boleh buat tolak macam biasa. Sifar tolak 5 tak boleh jadi 10. 6 jadi 5. Okey, 10 tolak 5, 5. 5 tolak 1, 4. Okey, kemudian 14 tolak 8. Okey, kira 14 tolak 8 sama dengan 6. Okey, so jawapannya, tempoh masanya ialah 6 jam 45 minit. Okey, ni jawapan dia. 6 jam 45 minit. Jawapan mesti kena tulis. Okey, saya harap awak faham. Okey,
Kalau sebenarnya nanti kalau katalah kat sini 15-10 minit, 60 ni awak kena tambah 10. Okey, kita tengok contoh nanti. Okey, itu sahaja untuk semoga kita jumpa lagi untuk tajuk yang seterusnya.